Okay, hari ini kita belajar yang simple je cikgu, basic-basic saja sebab yang kena lantik campin ni pun tak campin. Okay, saya rasa di sini ramai lagi cikgu-cikgu yang lebih campin lagi lah. Okay, tapi apa-apa pun kita belajar sama-sama. Okay, kalau saya silap ke apa nanti cikgu-cikgu boleh juga kita kongsi lah, boleh tunjuk juga. Okay, kejap ya. Terkeluar sudahkah? Oh, Cikgu Debbie dia left ah. Okey, sementara tu kita tunggu sekejap. Ada Cikgu Debbie. Okay, ada sudah semula. Skrinnya tiada Cikgu. Okay, sekejap. Belum share. Tadi ada ada masalah teknikal, tiba-tiba lost connection. Saya tidak tahu apa. Okey Cikgu. Biasalah tu Cikgu. Kita tidak dapat kawal nih internet nih. Ya, itulah tiba-tiba pula buat hal. Okay, kejap kan. Okay, so saya punya screen ni boleh nampak? Screen Google. Okay, sekarang nampak Google Cikgu. Okay, alright. Okay, so untuk Google Classroom ni kita hands on saja. Okay, tapi kita belajar yang basic sajalah, basic-basic sebab yang campin tidak campin lah macam saya cakap tadi. Okay, jadi first, okay, dia ada beberapa cara untuk login. Okay, kita boleh, cikgu-cikgu boleh login daripada portal Delima. Okay, cikgu-cikgu type Delima, KPM tu, and then boleh login menggunakan cikgu-cikgu punya email MOE lah. Okay, dan ada satu cara lagi, cikgu-cikgu hanya perlu buka Google, okay, Google Chrome, okay, tapi pastikan cikgu punya email yang di sini adalah sign in dengan Google MOE punya ID lah, okay, dengan email MOE cikgu-cikgu. Okay, kemudian pergi yang sini banyak titik ni, Google Apps. Okay, sini. Okay, kejap tak boleh dia keluar. Mana sudah tu? Kejap cikgu. Okey, kejap alah, tidak pula dia keluar di sini, kejap. Classroom, mana tu classroom tu? Okey, apalah. Cuba tekan itu drive, Debbie. Tekan itu drive. Drive? Ya. Drive mana? Google Drive. Coba kau pergi tekan Google Drive. Di sini. Yap.
The drive. Okay. Pergi di tepi dia. Oh, sini kan? Okey. Inilah. Okey. Dia apa pula kan? Kenapa bahasa saya tadi? Okey, jadi pergi di tepi tadi tu. Okey, cikgu-cikgu dari Google Drive. Okey, cikgu masuk pergi sini Google Apps, pergi Classroom. Okey, so di sini dia akan paparkan cikgu-cikgu punya Google Classroom yang ada. Okey, dalam paparan yang pertama ni adalah kelas yang cikgu adalah. Okey, kalau sekiranya cikgu tidak pernah ada kelas di sini, so paparan ini akan kosong. Okey, tidak ada apa-apa lah di sini. Okey, jadi jadi cara untuk kita create atau join a class ialah cikgu-cikgu pergi pada butang tambah di sebelah kanan ni, ada butang tambah. Okey, join class. Okey, klik pada join class ni. Okey, tapi kalau untuk join class, cikgu-cikgu atau kena ada dia punya class code lah di sini, dan kita kena sharekan kita punya class code kepada anak-anak murid kita supaya diorang boleh join lah kita punya kelas. Okey. Okey, satu cara lagi. Satu lagi ialah kita kalau misal kata tidak ada kelas di sini, kita mau buat kelas, kita create kelas di sini. Okay, so bila create kelas ini kita typekan, so dia akan keluar ni create class punya dialog box. Kemudian cikgu-cikgu boleh type nama kelas cikgu-cikgu lah. Okay. Contohlah saya punya Emerald 3 dan kemudian subjek Science Computer. Okay, lepas cikgu type ni, cikgu boleh klik create. Okay, so ini adalah paparan untuk kelas Emerald 3 kita lah. Okay, Emerald 3 ni. Okay, so di sini dia punya muka sini ni, atas header ni, kita boleh ubah sesuai. Okay, kita boleh ubah sesuai dengan customize ya di sini. Okay, kita boleh upload foto jika kita ada foto yang sendiri untuk kita upload. Ataupun kita boleh terus select theme. Select theme. So boleh tukarlah ikut tema yang kita mau. Okay, lepas kita pilih kita punya theme, kita boleh select class theme. Okay, so dia akan bertukar di sini. Okay. Okay, kemudian kita boleh lihat di sini ada kita punya class code. Sini. Ini kelas code kita. So kita boleh copy ni dan kita boleh sharekan dalam grup pelajar-pelajar kita supaya mereka boleh masuklah kelas kita dengan kelas code ini. Okay, ataupun kita boleh copy kelas invite link dan sharekan kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka masuk kelas. Okay. So okay, mudah kan cikgu-cikgu? Setakat ni ada soalan? Okay, tidak lah tu kan. Okay, so untuk untuk kita kembali kepada paparan kelas kita yang banyak-banyak tadi, kita pergi kepada sini ya, tepi ni kan. Menu ni kita pergi classes. Okay, so di sini akan terpapar semua kelas kita yang ada lah. Okay, so contoh macam ni. Okay, so ini tadi yang saya sebut tu lah class code. Okay, boleh copy link ni dan sharekan kepada pelajar. Okay, ada lagi cara untuk kita tambah. Okay, tambah pelajar ataupun tambah guru lah ke dalam kita punya kelas adalah dengan pergi pada tab
Okay, di atasnya ada 4 tab, stream, classwork, people dan juga grades. Okay, so kita pergi kepada people. Okay, people ni, ni adalah senarai pelajar-pelajar kita lah. Okay, so kita boleh tambah di sini. Okay, tambah pelajar, tapi kena type dia punya email. Okay, kena minta email pelajar lah untuk kita invite. Okay, lepas kita invite tu, nanti pelajar akan terima satu email pemberitahuan lah. Okay, notification dan dia harus, pelajar tersebut harus klik pada link untuk join kelas. Okay, dan kemudian dia akan join kelas kita lah, macam tu. So ini kita perlu ada dia punya email lah dan kita perlu add seorang-seorang. Satu-satu pelajar kita type, kita add. Okay, tapi yang cara yang lebih mudah ialah rasanya yang lebih baik tadi ialah kita gunakan class code. Guna class code ataupun guna invite link lah. So pelajar boleh auto masuk saja, tak perlu kita tambah. Okay, begitu juga dengan tambah guru. Okay, tambah guru pun boleh di sini. Jadi kita typekan email guru tersebut. Okay, ataupun yang cara lebih mudah yang macam tadi juga. Okay, join daripada invite link ataupun class code. Okey cikgu, boleh kan Oh ya, boleh ni kan copy. Okey, ya betul. Okey, boleh copy ID delima lah. Okey. Secara ni kan. Ada cara macam itulah sekarang Okey. Thank you cikgu. Okey, respon. Okey. Okey, so ini muka hadapan kelas cikgu-cikgu. Okay, so di sini okay, so tempat di depan ni kita boleh announce, okay, macam-macam lah dengan pelajar kita. Okay, contohnya minta kelas tambahan atau kelas tambahan ditangguhkan. Okay, so kita just post saja. Okay, kita boleh pilih kita punya student, siapa yang kita mau postkan. Okay, siapa yang nampak atau kita just all student. Okay, dan kemudian untuk kelas yang mana. Okay, atau kita mau semua kelas sekali pun boleh. Okay, dan kita post. Okay, dan pelajar-pelajar kita nanti dia boleh respon di sinilah. Okay, boleh respon di bawah ni. Okay, dan pelajar pun actually boleh juga announce. Okay, bukan saja guru boleh announce tapi pelajar pun boleh. Tapi sebagai guru kadang-kadang kita ni tidak mau juga pelajar terlalu post. Nanti ada yang tidak berkaitan dan sebagainya. So kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah dia punya setting di sini ya. So cara dia kita pergi kepada sini, class settings. Okay, kita ubah di stream. Okay, pada ruang stream ni ada drop down menu. Okay, sini cikgu boleh pilih. Okay, boleh ubah daripada students can post and comment. Kita boleh pilih students can only comment. Atau only teachers saja. Maksudnya student comment pun tidak boleh. Ataupun student boleh komen lah. So boleh tukar. So kemudian lepas kita buat satu perubahan, kita save. Okay, so selepas ini student hanya boleh komen saja tapi tidak boleh post. Macam itulah. Okay, untuk okay, kita juga boleh edit kita punya post ataupun kita boleh delete. Okay, post kita. Kalau misal kata tidak sesuai ataupun sudah agak lama, kita mau delete, so kita boleh delete lah di sini. Okay, setakat ni okay? Ada soalan ke cikgu-cikgu? Okay, thank you.
Okay, dan seterusnya untuk okay, di sini kita juga boleh okay, kita biasanya cikgu mesti akan beri tugasan kepada para pelajar. Okay, so cara untuk kita berikan tugasan kepada pelajar-pelajar kita ialah dengan kita klik kepada sini ya, classwork. Okay, klik pada classwork, kemudian okay, untuk apa ni, sini akan ada senarai kelas apa ni, kita punya assignment lah untuk pelajar. Okay, tapi jika mau create lagi yang baru, kita just klik sini ya, create. So sini cikgu-cikgu boleh pilih assignment apa yang cikgu mau bagi kepada pelajar lah. Okay, contoh bagi assignment lah. Okay, first buat topik dululah. Okay, topik contohnya okay, algoritma. Okay, kemudian add. Okay, selepas buat topik, okay, create assignment. Okay, title dia. Okay. Title dia, okay tadi, okay, mungkin ini kita boleh ubahlah, rename dia. Okay, topik pengatur caraan. Okay, rename. Okay, kalau kita silap type, kita boleh rename dan edit ya. Okay, cikgu just explore saja. Kalau nampak ni yang 3 titik ni, 3 bersaudara ni, bolehlah cuba-cuba klik. Okay, kemudian baru kita create assignment. Okay, title algoritma. Okay, so di sini mungkin kita boleh type instruction. Okay, sila jawab semua soalan. Okay, dan kita boleh apa ni, add Google Drive file. Okay, upload file. Okay, maksudnya kita boleh, mungkin kita sudah ada soalan yang kita sudah type. Okay, cikgu-cikgu sudah type soalan. So kita boleh sini, kita boleh add di sinilah. Okay, upload di sini atau add link ataupun mungkin berikan apa ni, YouTube video kepada pelajar kita. Okay, so kemudian di sini lagi siapa kita mau beri kerja rumah ni dan kepada siapa, kita boleh juga spesifik kepada siapa pelajar atau just all student. Okay, kemudian point. Okay, point ni kita boleh buat ungraded juga. Okay, ungraded, tapi biasanya mestilah ada markah kan. Okay, kemudian due date. Okay, contohnya due date dia hari esok. Okay, 8 hari bulan. Okay, time tu optional lah, tidak semestinya. Okay, kemudian topik, ni topik pengatur caraan tadi. Okay, pilih topik. Okay, rubrik ni dia spesifik kepada penilaian dia lah. Boleh tambah, boleh juga tidak. Okay, dan boleh cek plagiarism ni. Tapi ini saya tidak pastilah. Tapi macam ada yang saya baca tu, dia cakap boleh kalau kita tik yang ini, dia akan cek 5 assignment untuk yang plagiarism. Maksudnya dia akan cek kalau assignment tu dihantar, mungkin dia dia copy daripada laman web tertentu dan sebagainya. So dia boleh diperiksa lah, boleh dicek. Okay, kemudian kita just, kalau tidak apa-apa lagi, kita just assign. Okay, so selepas kita assign, okay, kita pergi stream sini, kita boleh nampak sini ya, upcoming sini, okay, ada assignment. Okay, assignment algoritma, due date dia tomorrow. So kita boleh tengok nantilah, okay, pelajar-pelajar kita yang hantar kerja atau tidak. Okay.
Okay, setakat ni okay, cikgu-cikgu? Okay, saya rasa cikgu lagi familiar ni, sudah biasa guna. Okay, ni sebab memang terus terang saya ni tidak guna ni Google Classroom. Memang tidak pernah guna tapi tidaklah sangat ni lah, tidak guna selalu lah. Okay, so okay, pelajar-pelajar kita yang sudah kita bagi assignment tadi, okay, kita boleh kita boleh check, tengok. Okay, siapa yang sudah turn in dia punya assignment. Okay, siapa yang sudah hantar lah assignment dia. Okay, contoh macam ni. Okay, so klik pada link yang cikgu punya assignment tu. So kita tengok, okay, 9 telah diberikan tugasan ni tapi ada 2 lah yang hantar, begitu. Okay, jadi 2 turn in. So kita boleh kita boleh tengok yang turn in tu kan. Di sini kan. So kita klik pada nama yang telah turn in assignment lah. Contohnya Aniza. Kalau tengok sini, alamak. Kalau tengok di sini kosong lah. Mungkin dia hantar waktu tu ada error dan sebagainya, tidak tahulah. Kemudian tengok pada Sahida sini. Pun tidak ada ni ya, tapi dia turn in. Mungkin tidak tahulah masa tu. Mungkin tidak ni lah dia punya assignment. Mungkin kita boleh tengok lagi. Tengok yang ni lah. Tengok ni. Tengok Aniza punya kerja. Pun tidak ada. Nanti ya, mana sudah tu. So di sini kalau ada assignment yang pelajar-pelajar telah hantar, cikgu boleh berikan markah di sinilah. Cikgu boleh berikan markah di sini dan kemudian return kepada pelajar. So supaya mereka nampak diorang punya skor. Dan kerja diorang tu telah disemak. So cuba. Jepang ada satu. Misal kata ada pelajar kita yang hantar assignment tersebut. So kita boleh check. Check dan buka. So sini kita bagi dia punya grading. Berapa markah. Dan kita boleh komen. Kita boleh komen di sini. Komen yang apalah kan. Tentang kerja pelajar tersebut. Misal kata tidak macam itulah contohnya. Lepas tu kita puas saja kepada pelajar. So nanti pelajar akan nampak
okay, komen kita terhadap dorang punya kerja. Macam tu. Okay. Okay, so ada macam-macam lagi yang cikgu boleh buat di sinilah. So cikgu-cikgu boleh explore di sini. Okay, boleh explore lagi quiz, question, material dan apa-apa yang lainnya lah ya. Okay cikgu, kemudian macam mana untuk kita delete classroom kita. Okay, misal kata dalam classes ni, senarai classes mungkin ada yang kelas yang kita tidak guna. Okay, yang sudah mungkin agak lama, so kita mau delete. So macam mana cara delete dia ialah kita pergi kepada yang 3 titik butang ni kan, button 3 bersaudara ni, kita klik dan kita kena ada move, ada copy, invite link, edit dan copy. So kita pergi archive. Okay, kita pergi archive ni, klik ni. So ini just klik saja archive juga. Okay, kemudian yang kelas tadi tu Emerald 3, 20, 21 tu hilang daripada inilah, daripada classroom kita. Okay, so di mana sudah dia pergi? Kita boleh cek di sini. Kita pergi menu yang tepi ni, main menu. Pergi archive classes. Okay, so di sini ini yang tadi yang telah kita keluarkan dia daripada senarai kelas kita. Okay, apa yang kita perlu buat? Kita klik lagi, cikgu-cikgu klik lagi yang 3 bersaudara ni kan. Okay, so ada copy, ada restore dan juga ada delete. Okay, kalau kita restore, ini kita akan simpan dia semula ke dalam kita punya senarai kelas. Okay, macam juga kita delete di handphone lah ataupun komputer. Kan? Kita delete gambar pergi recycle bin ataupun dokumen pergi recycle bin. Okay, dan kemudian kita boleh restore dia semula. Okay, jika tersilap lah untuk delete. Okay, kemudian kita boleh delete dia terus. Okay, ni delete terus lah. So, delete. So you will no longer access to any posts or comments. So just delete sahaja. Okay, so dia hilang lah. So daripada classes kita sini. Okay, so itu adalah cara untuk kita delete. Okay, dalam Google Classroom lah. Okay, so setakat ni cikgu okey. Ada soalan kah? Sebab saya rasakan macam itu saja untuk Google Classroom. Atau ada cikgu-cikgu mau tambah sesuatu? Okey, jom buat quiz kan? Bagus juga dapat kan? Okey, jadi saya rasa setakat itu untuk Google Classroom hari ini. Sebab memang kita belajar yang basic sajalah. Kita buat kelas, okey, create assignment atau coursework untuk pelajar kita dan kita buat grading. Macam tu. Okey, boleh cikgu-cikgu? Okey, Puan Asma? Okey, terima kasih Cikgu Debbie. Okey, jadi kita boleh terus dengan kuis sebelum kita rehat. Okey, Cikgu Debbie boleh share link kuis. Okey. Ya, paste dulu sekejap.